Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Harapnya dalam keadaan sihat, bertenaga di dalam bulan Ramadan. Okey, kita akan teruskan lagi sambungan daripada tajuk untuk tauhid ataupun akidah. Allah bersifat ilmun, bahagian kedua iaitu kesan beriman dengan Allah bersifat ilmun. Okay, apa antara kesan ataupun apa yang kita akan dapat bila kita percaya dan yakin Allah itu maha mengetahui. Okay, kesan yang pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu. Okay, ikhlas tu apa? Ikhlas itu kalau dari segi bahasanya suci ataupun bersih, suci daripada kekotoran ataupun bersih lah. Okey, nak katakan ikhlas tu melakukan sesuatu perbuatan hanya mengharapkan kepada Allah, mengharapkan keredaan Allah. Jadinya dalam kita nak buat sesuatu perkara, okey, kalau yang dalam yang Ustazah tulis tu menuntut ilmu lah. Okey, bila kita nak tuntut ilmu, kita nak belajar, kita kena niat balik. Ikhlas ni berbalik kepada niat kita awal-awal. Apa niat kita nak belajar? Mestilah niat kita nak belajar sebab kita nak dapatkan keredaan Allah, kita nak bahagikan ibu bapa, kita nak dapat ilmu. Itu adalah antara niat-niat yang baik. Ada yang ada niat kita salah. Sebab apa kita nak menuntut ilmu? Sebab kita rasa kita nak tunjuk kat orang yang kita ni pandai. Itu adalah niat yang salah. Kalau boleh elakkan daripada niat-niat yang tak sepatutnya. Kalau tidak, susah untuk kita nak mendapatkan ilmu tersebut dan Allah pun tidak redha dengan niat yang salah. Okey. Seterusnya yang kedua, mencintai ilmu. Okey, antara kesan yang kita akan dapat bila kita yakin Allah ni maha mengetahui dan pengetahuan Allah tu sangat luas, kita akan dapat mencintai ilmu. Ilmu tu kita kena cari. Bukannya kita nak kena tunggu duduk dekat satu tempat, okey, biar ilmu tu datang kat kita. Tak, bukan. Kita yang kena cari ilmu tersebut. Dan ilmu juga wajib kepada semua umat Islam. Kewajipan untuk kita menuntut ilmu tu sangat wajib. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi kita akal untuk kita berfikir. Sebab tu bila kita mempelajari sesuatu ilmu itu, perlulah kita menggunakan dengan sebaiknya. Dan dalam ayat Al-Quran juga Allah menyatakan supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Kat sini Allah mengangkat darjat ataupun meninggikan darjat orang-orang yang berilmu. Tak kisah awak ni, walaupun awak tahu ilmu, contoh baiki basikal je, itu pun adalah salah satu ilmu. Tak semestinya ilmu pelajaran, di luar ilmu yang lain. Okay, mencintai ilmu. Kita kena cinta dengan ilmu, barulah kita ada semangat untuk kita nakkan sesuatu ilmu tersebut. Okey, yang seterusnya, berhati-hati dalam tindakan. Tindakan ni maksudnya setiap apa yang kita nak buat ataupun sebelum kita nak buat sesuatu perkara, perlulah ada sikap berhati-hati. Contoh macam
untuk sebarkan sesuatu ilmu kan. Kadang tu contoh macam hadis, kadang kita tak tahu hadis tu betul ataupun salah. Jadinya kita pun nampak dia macam menariklah hadis ni. Jadi kita pun sebarkan hadis tersebut. Tapi bila tengok-tengok balik, rupanya ini adalah hadis palsu, hadis yang tak boleh dikeluarkan ataupun tak boleh dipercayai sebabkan hadis tu dah palsu. Jadinya sebelum kita nak sebarkan sesuatu ilmu tu, kita kena berhati-hati. Kita semak dulu ataupun tanyakan kepada orang yang lebih tahu sesuatu ilmu tersebut. Okey. Okey, ada penambahan untuk macam tindakan tu. Okey, sebagai contoh macam awak ada nak buat sesuatu yang tak diingini lah. Maksudnya sesuatu yang contoh macam awak nak mencuri ke ataupun cuba untuk macam dalam kelas cuba untuk curi tulang ke. Kena juga berhati-hati. Sebelum nak buat tu fikir dulu betul tak apa yang awak buat. Sebab Allah dah bagi kita akal untuk fikir sama ada untuk akal untuk berfikir mana yang baik mana yang buruk. Jadi kena berfikir dulu sebelum melakukan sesuatu perkara dan beringat juga kita ada yang mengawasi kita. Lagi-lagi Allah. Di mana-mana sahaja kita cuba menyorok, Allah lebih mengetahui. Okey, seterusnya. Kesan yang seterusnya, dikasihi Allah. Bila kita yakin Allah bersifat ilmu, maha mengetahui setiap apa yang kita lakukan, akan terbitnya Allah akan sayanglah kita. Bukan Allah sahaja, orang di sekeliling kita pun akan suka. Masyarakat, Rasulullah pun akan bangga bila tengok umatnya yakin dengan sifat Allah maha mengetahui. Seterusnya disayangi masyarakat. Bila kita sebarkan ataupun kita berkongsi ilmu tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak yang diceritakan kan. Pelbagai sebagai contoh pertukaran siang dan malam. Lepas tu berkaitan dengan langit dan bumi, berkaitan dengan pertumbuhan, pembesaran sebagainya, awak share pada semua orang. Jadi masyarakat pun akan suka dan lebih tertarik. Okey, dan yang terakhir, berjaya dalam hidup. Bila kita betul-betul yakin Allah tu maha mengetahui, insyaAllah kita akan berjaya dalam hidup. Bukan hanya sekadar di dunia sahaja, malah di akhirat, insyaAllah. Okey, kita ulang semula kesan-kesan beriman dengan Allah bersifat ilmun. Okey, yang pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, mencintai ilmu. Dan yang ketiga, berhati-hati dalam tindakan. Dan yang keempat, dikasihi Allah. Dan yang kelima, disayangi masyarakat. Dan yang terakhir, berjaya dalam hidup. Itu sahaja daripada Ustazah. Semoga dengan penerangan ini dapat membantu kamu untuk menjawab soalan di Google Classroom. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.